Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid dari kelas 4 Ibnu Khaldun. Untuk pelajaran hari ini, kita akan belajar bahasa Melayu. Tajuk prihatinnya kita. Jadi, murid-murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 8 dan muka surat 9 untuk pelajaran hari ini. Oke, kita akan pergi pada muka surat 8 dan muka surat 9. Okey, membaca. Kita lakukan bersama-sama. Murid tahun 4 Harmoni telah diminta oleh guru mereka untuk mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia. Mereka diminta membentangkan maklumat yang diperoleh kepada rakan-rakan sekelas. Rajiv, Jitwen dan Jimmy telah berkumpul di rumah Hadif untuk membincangkan tugasan tersebut. Mereka melakukannya bersama-sama. Okey, setelah itu, Ravid, Jitwen dan Jimmy telah membentangkan tentang maklumat aktiviti masyarakat prihatin di Malaysia. Okey, apa maklumatnya? Kita tengok. Yang pertama ialah rumah terbuka. Kita baca sama-sama. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Rumah terbuka biasanya pada musim perayaan, hari raya, Tahun Baru Cina dan juga hari Deepavali, biasanya kita akan buat rumah terbuka. Jadi rumah terbuka ni biasanya akan adalah majlis makan-makan dan sebagainya. Di samping itu, sambil-sambil makan, boleh juga kita berbual-bual lah dengan orang sebelah yang tengah kita makan itu. Walaupun kita tak kenal dia, tanya dulu di mana, apa nama, dan itu yang dinamakan dapat mengeratkan silaturahim daripada orang yang kita tak kenal. Jadi pergi rumah terbuka tu kita kenal. Bukan kenal tuan rumah saja. Jadi tetamu-tetamu yang hadir pun kita kenal. Okey. Okey, yang kedua ialah usung rumah. Apa itu usung? Usung ini pikul. Pikul pakai bahu ni. Pikul ramai-ramai. Okey, kita baca petikan dia. Amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baharu. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama. Kemudian, mengikat buluh-buluh di bahagian bawah rumah. Selepas itu, rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baharu. Setelah selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh masyarakat. Sedikit penerangan tentang usung rumah ini. Usung rumah ini dilakukan pada zaman dahulu. Sekarang sudah orang dah tak buat lagi dah. Nak usung rumah. Bila mana orang zaman dulu dia beli tanah baru, ya, dia dah ada rumah asalnya. Dia beli tanah baru yang berhampiran juga, tak berapa jauh. Jadi rumah lama dia itu dia angkat secara beramai-ramai dan dibawa ke tapak baru. Dia akan panggillah orang kampung. Satu kampung contohnya datang bergotong royong untuk mengusung rumah itu. Sebab usung rumah ni besar. Kalau setakat 2-3 orang tak terangkat rumah tu. Jadi mesti ramai. Dilakukan secara beramai-ramai. Dan juga dah habis semua sekali, dah usung, dah letak pada tapak yang baru, maka tuan rumah akan menyediakan makanan kepada orang-orang yang tolong dia tadilah untuk mengangkat rumah. Okey, dalam juadah nasi ke, laksa ke, apa-apa makanan lah. Sebagai tanda terima kasih untuk orang yang datang tolong dia
usungkan rumah, pindahkan rumah dia daripada tapak yang lama ke tapak yang baru. Yang ketiga ialah gunting rambut percuma. Perkhidmatan gunting rambut secara percuma meringankan beban ibu bapa. Perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama ketua kampung dan masyarakat setempat di kampung Tok Rimau. Ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Usaha ini membuktikan penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Bagi mereka, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okey, gunting rambut secara percuma. Biasanya kalau kita gunting rambut di kedai, RM10, RM15 terpaksa bayar. Tapi di kampung ini dijalankan satu aktiviti iaitu gunting rambut secara percuma. Pergi hulu kepala, mesin rambut, gunting, bagi pendek, tak payah bayar. Jadi ini dapat meringankan beban bagi golongan yang berpendapatan rendah. Okay. Orang yang tak berapa ada duit, maka boleh pergi dan juga gunting rambut, tak payah bayar. Yang terakhir sekali ialah gerobok rezeki. Gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid dan surau. Gerobok rezeki ini ditempatkan di bahagian luar masjid atau surau. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Barangan tersebut disumbangkan oleh masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Barang-barang yang disediakan termasuklah beras, tepung, susu bayi, minyak masak dan sebagainya. Gerobok rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini prihatin. Okey, gerobok ini almari. Almari untuk simpan makanan. Bukan letak baju, makanan. Okey, gerobok rezeki ini diletakkan di surau-surau dan cikgu percaya ada di kalangan kamu pernah tengok di masjid-masjid. Dia letak beras, dia letak gula, letak gandum, susu, sardin dan sebagainya. Banyaklah bahan-bahan makanan yang kering. Yang basah tak boleh sebab cepat rosak. Jadi yang kering. Bagi yang golongan yang kurang berkemampuan, orang yang tak ada duit, orang miskin, jadi boleh pergi ambil di gerobok itu. Okey, ambil dengan kadar yang bersesuaian dengan dia lah. Benda itu percuma. Ada orang sedekah letak kat situ. Orang berkongsi rezeki. Dia ada rezeki lebih, dia ada duit lebih, jadi dia beli beras ke apa, dia letak di situ. Jadi untuk golongan-golongan yang susah, orang-orang susah boleh pergi ambil. Okey, dan kalau kita tengok di akhir bawah sekali buku teks itu, dia ada satu peta pokok. Ini dinamakan peta pokok. Faedah amalan masyarakat prihatin, itu tajuknya. Di bawah ini, rumah terbuka, usung rumah, gunting rambut percuma, gerobok rezeki. Jadi rumah terbuka ini apa faedahnya? Mesti ada faedah. Kan takkan buat saja-saja, mesti ada kebaikan dia. Usung rumah ada faedah dia. Gunting rambut percuma dan gerobok rezeki ada faedahnya. Jadi tugas kamu untuk hari ini ialah cari faedah yang terdapat di dalam petikan itu. Setiap petikan itu ada faedah dia. Dan cikgu nak ada dua. Okey, senaraikan dua. Rumah terbuka ada dua. Rumah usang ada dua faedah. Gunting rambut secara percuma ada dua faedah. Gerobok rezeki pun ada dua faedah. Cikgu akan tunjukkan contoh. Okey, bagi rumah terbuka, baca petikan di rumah terbuka dan kenal pasti faedah amalan masyarakat prihatin. Dia ada dalam itu.
Contoh faedah rumah terbuka. Masyarakat negara ini bergaul antara satu sama lain. Okey, yang kedua, masyarakat berbilang bangsa negara ini dapat kenalan dan beramah mesra. Itu faedah untuk rumah terbuka. Jadi kita tengok faedah untuk usung rumah. Okey, faedah untuk usung rumah ialah masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Dan yang kedua, menghargai pertolongan yang diberi oleh masyarakat. Okey, ini ialah faedah usung rumah. Pun tengok dalam petikan berkenaan dengan usung rumah. Okey, gunting rambut percuma. Tulis 2 faedahnya. Dan juga gerobok rezeki, tulis 2 faedahnya. Bina peta pokok ini di dalam buku tulis. Bagi yang dah beli buku tulis baru, boleh buat dalam buku tulis baru. Okay, kita akan ada 3 buku tulis. Yang pertama, buku tulis penulisan yang panjang tu. Buku panjang itu untuk penulisan. Dan buku garis 2. Buku garis 2, 2 biji, 1 pemahaman 1, 1 lagi pemahaman 2. Tajuknya, perkaranya tulis di situ. Pemahaman 1, pemahaman 2. Yang ini buat peta pokok ini buat dalam buku pemahaman 1. Bagi yang belum lagi beli buku, tak apa. Pakai aja buku BM yang tahun lepas punya, yang tak habis guna, tulis dalam tu. Okey. Lepas itu, dah siap buat peta pokok ini, snap gambar dan hantar pada cikgu. Nanti cikgu akan semak. Okey, jelas semua murid-murid? Okey, terima kasih.